Percubaan Rusia telah berakhir dengan kegagalan. China juga berpaling dan melarikan diri. Kini, satu-satunya harapan yang tinggal adalah Malaysia. Semalaman, aset bernilai triliun ringgit telah. Ya, Arab Saudi yang berada di jurang keputusasaan melihat Malaysia sebagai harapan terakhir mereka. Namun, pakar ketenteraan dunia hanya menggeleng kepala apabila melihat peluru berpandu baharu Malaysia, Sistem Pertahanan Udara Taming Sari, TS-3 pun. Mustahil, kata mereka. Sebuah negara yang terlalu aman cuba mempertahankan Timur Tengah daripada peluru berpandu tercanggih hanya dengan beberapa trak. Ini berbeza dengan hanya menakut-nakutkan jeneral-jeneral di utara. Tetapi Malaysia membuktikannya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keupayaan yang mengagumkan. Drama kemenangan yang mustahil, hasil peluh jurutera Malaysia, keikhlasan mereka, dan keajaiban yang dilancarkan di tengah-tengah padang pasir yang membakar, kini bermula. Sokongan komen anda adalah kekuatan besar untuk menyebarkan video ini kepada lebih ramai orang di luar negara. Terima kasih. Nama saya Ivan Sokolov. Saya ialah penasihat teknikal swasta kepada sebuah syarikat pertahanan negara Rusia dan saya digelar Bapa S-400, sebuah karya agung yang telah mempertahankan langit Rusia selama 35 tahun. Hidup saya sempurna, kehormatan, kekayaan, dan kebanggaan yang tidak berbelah bahagi terhadap tanah air saya. Sekurang-kurangnya, itulah yang saya percaya sehingga bunyi siren memecah kesunyian padang pasir pada subuh hari itu. Pada malam 25 tahun yang lalu, saya berada di pangkalan udara Al-Jubail di timur Arab Saudi. Di dalam bilik yang sunyi, di mana hanya bunyi penghawa dingin kedengaran, saya berada dalam keadaan mamai. Saya telah menghabiskan hari itu memberi syarahan kepada pegawai Saudi tentang keunggulan S-400. Walaupun tekak saya kering, saya gembira. Kami telah memeterai kontrak pertahanan astronomi dengan Saudi bernilai 24 bilion bernilai triliun ringgit dan saya adalah arkiteknya. Doktor, selepas ini, Anda boleh bersara dan membina sebuah villa berhampiran Moskow, kata Sergei, pembantu saya. Saya tersenyum memikirkan kata-katanya. Ya, jika projek ini berjaya, saya akan bersara dengan gemilang. S-400 telah membuktikan kehebatannya di Syria. Penyebaran di Saudi kali ini hanyalah semudah membalikkan telapak tangan. Saya percaya ini. Tidak, saya tidak pernah meraguinya. Keangkuhan, itulah ia. Pada saat itu, siren amaran udara tahap tertinggi yang tidak pernah dibunyikan untuk latihan menembusi dinding konkrit tebal bunker memekakkan telinga saya. Serangan udara. Semua ke stesen pertempuran. Saya terdengar bunyi but tentera yang tergesa-gesa di koridor. Saya melompat dari katil dan bergegas ke bilik situasi tanpa sempat menyarung jaket. Jantung saya berdebar kencang. Adakah ini serangan sebenar, Houthi, atau Iran? Apabila saya membuka pintu bilik yang berat, saya disambut oleh kesejukan yang membeku. Sergei, pembantu saya, berdiri di hadapan konsol utama dengan wajah pucat lesi. Tangannya jelas menggigil. Doktor, Anda datang? Ia amat teruk. Jangan panik. Sergei, bertenang. Laporkan situasinya. Lihat itu, Doktor. Radar menjadi gila. Saat saya melihat skrin besar yang ditunjuk oleh Sergei, saya tidak percaya mata saya. Lutut saya lemah, dan saya hampir rebah. Skrin radar dipenuhi dengan titik-titik merah yang tidak terkira banyaknya. 1, 2, 3. Tidak dapat dikira. Objek terbang yang tidak terkira banyaknya melintasi sempadan, seperti kawanan semut yang mengamuk. Jumlah objek terbang musuh, drone altitude rendah, dan misil jelajah ialah 127. 127? Suara saya keluar seperti bisikan. Ini bukan provokasi kecil. Ini adalah serangan udara besar-besaran tahap perang total. Musuh serius. Saya dapat merasakan niat membunuh yang jelas untuk menghapuskan jantung Arab Saudi dari peta. Masa ketibaan, 9 menit. Hanya 9 menit. Masa yang singkat namun terasa lama. Saya menggenggam tangan yang menggigil kuat dan memaksa senyuman di bibir saya. Para pegawai Saudi sedang memerhatikan saya. Jika saya goyah, mereka akan runtuh. Saya perlu mengekalkan maruah saya sebagai Bapa S-400. Jangan risau. Saya menjerit dengan suara yang lantang. Di luar sana ada karya agung yang saya ciptakan,
S-400. Ia mengesan jet stealth Amerika terkini dalam pertempuran Syria. Ia adalah perisai terkuat di bumi. 127 sasaran atau 200 sasaran tidak menjadi masalah. Percaya pada teknologi Rusia. Kata-kata saya sedikit meredakan ketegangan pada wajah Komander Saudi. Dia mengangguk dan mengeluarkan perintah. Pelancar S-400, mulakan pintasan automatik. Jangan biarkan satu pun terlepas. Seiring dengan perintah pintasan, rakaman CCTV menunjukkan pelancar S-400 mula memuntahkan tiang api gergasi. Dengan bunyi gemuruh, peluru berpandu pintasan merobek langit malam, mengeluarkan asap putih. Pemandangan itu megah dan indah, seperti naga yang naik ke syurga. Saya berpeluk tubuh dan memerhatikan. Lihat, ini adalah kuasa Rusia yang agung, Sokolov. Serangan drone yang menyedihkan itu akan kami hapuskan seperti menepuk debu. Beberapa minit pertama adalah sempurna. Titik merah musuh mula hilang dari skrin radar, satu demi satu. 10, 17, 25. Setiap kali kiraan operator meningkat, pegawai Saudi di bilik situasi bersorak. Mereka menepuk bahu masing-masing, yakin akan kemenangan. Sergei juga menghela nafas, lega dan tersenyum melihat saya. Hebat, Doktor. Sistem berfungsi dengan sempurna. Namun, selepas 90 saat, sesuatu yang pelik berlaku. Peluru berpandu S-400 kami terus dilancarkan, tetapi kelajuan peningkatan kiraan pemusnahan mula perlahan dengan ketara. Di Doktor, kiraan tidak naik. Suara Sergei mula menggigil semula. Saya mengerutkan dahi dan merenung skrin. Sasaran musnah, 29. Kiraan terhenti di situ. Masih ada 98 titik merah hidup di skrin, tetapi peluru berpandu pintasan S-400 merobek udara dan meletup sia-sia di tempat yang kosong. Apa? Kenapa tersasar? Adakah ralat radar? Tidak, radar berfungsi normal. Tetapi apa? Musuh telah melancarkan operasi tipuan. 29 unit pertama yang kami musnahkan adalah pesawat altitude tinggi. Mereka mengambil kesempatan daripada algoritma S-400 yang mengutamakan objek altitude tinggi sebagai ancaman utama. Kita telah menghabiskan peluru berpandu sebenar untuk memintas umpan. Sergei melaporkan dengan nada menjerit. Apa? Kejutan itu terasa seperti dipukul-tukul di kepala. Ancaman sebenar drone altitude rendah dan misil jelajah sedang menyusup hanya 50 meter di atas tanah, merayap di antara bukit pasir di padang pasir, sementara kami terganggu dengan umpan. Mereka telah menyasarkan buta radar S-400, kelemahan mautnya. Isi semula. Cepat, isi semula. Saya menjerit seperti orang gila. Pengisian semula mengambil masa 26 menit. Bukan. Kita bertarung dengan setiap saat. 26 menit? Pada saat itu, tentera titik merah melintasi garis pertahanan terakhir pada monitor bilik situasi. Dum, boom. Debu dan serpihan konkrit jatuh dari siling bilik situasi dengan bunyi gemuruh yang menggoncang bumi. Lantai berombak seperti gempa bumi. Lampu padam dan lampu kecemasan menyala, dengan lampu merah berputar seperti gila. Tangki simpanan ketiga kena. Kebakaran besar-besaran. Saluran pipe meletup, kawalan medan minyak gawar hilang. Api tidak dapat dihentikan, laporan yang menyakitkan membanjiri radio. Pemandangan pada skrin adalah neraka, kemudahan medan minyak gawar, yang dipanggil jantung Saudi, terbakar dalam api besar. Asap hitam menyekat cahaya bulan dan naik ke langit. Setiap api itu mewakili 18 bilion lebih 2 triliun ringgit kekayaan yang hilang ke udara. Saya merenung skrin itu, terpinga-pinga. Kaki saya menggigil, tidak mampu berdiri. Saya bergantung pada meja untuk menampung badan saya. Peluru berpandu dilancarkan, 67. Sasaran musnah, 29. Tidak perlu menekan kalkulator. Kadar pintasan, 43%. Keputusan S-400, kebanggaan Rusia yang didakwa terkuat di dunia adalah bencana. Gagal? Tidak. Kemusnahan. Adakah ini kenyataan? Adakah ini semua yang saya cipta sepanjang hayat saya? Tangan saya mula menggigil. 35 tahun telah dinafikan dalam sekelip mata. Pada saat itu,
pintu besi berat bilik situasi dibuka dengan kuat. Putera Salman, Menteri Pertahanan Saudi, melangkah masuk. Serban merahnya berserabut dan matanya memancarkan niat membunuh. Di belakangnya, sekumpulan pengawal bersenjata mengikuti. Dr. Ivan, suara putera Salman, seperti ngauman binatang buas yang terluka. Oh, tuanku. Ini tidak dijangka. Putera Salman menghampiri dengan langkah besar, mengancam untuk mencengkam kolar baju saya. Pengawal-pengawal menghalakkan senjata berat mereka ke arah saya. Sergei bersembunyi di bawah meja, ketakutan. Anda menjamin 90% di hadapan saya. Anda berjabat tangan dengan Presiden Putin dan berjanji untuk mempertahankan negara ini. Tuanku, bertenang. Corak serangan musuh. Bertenang. Jantung negara saya sedang terbakar dan Anda suruh saya bertenang. Anda tahu berapa banyak wang yang hilang malam ini. Pun tribilion kerugian kemudahan sahaja. Ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun untuk membaikinya. Kerana besi buruk yang Anda banggakan itu, kekayaan negara saya menjadi abu dalam sekelip mata. Putera Salman melemparkan laporan yang dipegangnya ke muka saya. Kertas-kertas bertebaran seperti salji. Ini adalah masalah perisian. Jika kita meminda algoritma, saya tidak mahu mendengar alasan. Anda, jurutera Rusia, keluar dari pandangan saya sekarang. Saya tidak mahu melihat wajah Anda lagi. Sebaik sahaja subuh esok, kontrak ini dibatalkan. Bersedia untuk tuntutan ganti rugi, apatah lagi denda. Putera Salman menghembus nafas keras dan menjerit kepada ketua staf, Fahad. Cari alternatif sekarang. Bukan besi buruk Rusia yang tidak berguna ini. Patriot Amerika, apa sahaja, bawa masuk segera, walau berapapun kosnya. Jika serangan datang lagi esok, kita akan musnah. Pada saat itu, ketua staf Fahad yang berdiri di sudut membuka mulutnya dengan teragak-agak. Tuanku, saya minta maaf untuk memberitahu. Pesanan untuk Patriot Amerika kini melambung tinggi dan barisan pengeluaran penuh. Kita perlu menunggu sekurang-kurangnya 3 tahun untuk mendapatkannya. Tiada stok sedia ada di seluruh dunia. Jadi apa yang Anda cadangkan? Kita hanya menunggu untuk mati. China, bawa masuk sistem China. Apa sahaja milik mereka. Kami baru menerima berita bahawa sistem HQ 9 buatan China juga gagal teruk di UAE dengan kadar pintasan 26%. Jurutera China telah mengemas barang dan melarikan diri. Bohong, Rusia gagal, China lari, Amerika tiada. Ya Tuhan, adakah engkau meninggalkan kami? Putera Salman dilanda keputusasaan memegang kepalanya. Kesunyian yang menyakitkan menyelubungi bilik situasi. Di luar, bunyi letupan masih kedengaran. Kemudian, staf Fahad mengendalikan tablet dan berkata dengan hati-hati, Tuanku, hanya ada satu pilihan terakhir. Apa dia? Beritahu saya. Hanya ada satu negara yang boleh menyampaikan dan yang prestasinya baru-baru ini disahkan. Mana? Perancis? Britain? Tidak. Malaysia. Negara Malaysia. Putera Salman mengangkat kening. Saya juga tidak percaya. Malaysia. Apa yang diketahui oleh negara kepulauan kecil itu? Apa yang boleh dilakukan oleh sebuah negara yang tidak mempunyai tentera rasmi di medan perang Timur Tengah yang rumit dan berbahaya ini? Malaysia dikatakan mempunyai sistem roket pelbagai laras terbaharu yang dikenali sebagai Taming Sari. Versi yang dipertingkatkan baru-baru ini dikatakan dilengkapi dengan keupayaan pintasan peluru berpandu. Jika kita meminta kerajaan Malaysia, penghantaran kecemasan mungkin boleh dilakukan dalam 48 jam. Saya tergelak. Situasi itu tragis, tetapi cadangan itu terlalu tidak masuk akal. Staf Fahad, Anda waras? Saya menyela. Truk yang membawa bunga api itu, Anda mahu menggunakannya untuk menangkis misil tercanggih ini? Ia adalah mainan yang meniru Patriot. Apa yang Anda cuba lakukan? Tuanku, kita sepatutnya meminta sokongan terus dari tentera AS. Senjata Malaysia hanyalah robot mainan dari kartun. Putera Salman mengangguk, bersetuju dengan saya. Dr. Ivan betul. Malaysia pandai membuat rendang dan kereta hibrid, tetapi senjata canggih ini adalah di luar liga mereka. Bagaimana kita boleh mempercayai senjata tanpa pengalaman pertempuran sebenar? Namun, staf Fahad tidak mengalah. Tuanku, kita tidak mempunyai pilihan lain sekarang.
Jika 127 unit menyerang lagi esok malam, kita akan kehilangan semua kemudahan minyak yang tinggal. Malaysia adalah negara yang mengutamakan ketepatan masa dan kualiti melebihi nyawa. Dan saya dengar mereka memenangi kontrak besar di Eropah baru-baru ini. Bukankah berbaloi untuk mencuba? Putera Salman berdiam diri seketika. Matanya goyah. Dengan kerugian kulapan bilion, ladang minyak yang terbakar, dan suara kecaman dari rakyat, dia tidak mempunyai pilihan. Putera itu menghela nafas panjang dan membuat keputusan. Baiklah. Saya akan berpaut pada mana-mana jerami yang ada. Hubungi Kedutaan Malaysia segera. Sambungkan talian terus kepada Perdana Menteri Malaysia dan minta mereka menghantar segala peralatan yang mungkin. Saya faham. Ketua staf bergegas keluar dari bilik situasi. Saya berpeluk tubuh, mencemuh dalam hati sambil melihat belakangnya. Pilihan yang bodoh. Apa yang boleh Malaysia lakukan? Mereka kata 48 jam. Pemasangan sahaja akan mengambil masa seminggu. Dan apabila diuji, hasilnya pasti lebih buruk daripada S-400 kami. Saya yakin, Malaysia hanyalah pengikut, meniru teknologi AIS. Sistem pertahanan udara tidak dibina dalam sekelip mata. Jika saya, yang telah menghabiskan 35 tahun dalam bidang ini, gagal, mereka tidak mungkin berjaya. Dr. Ivan, Putera Salman, memanggil saya dengan suara dingin. Anda tidak akan pergi lagi. Saya mahu melihat dengan mata saya sendiri bagaimana senjata Malaysia tiba dan menjalankan operasi. Jika mereka juga gagal, seperti yang Anda katakan, nasib kita akan berakhir di situ. Tetapi, jika mereka entah bagaimana berjaya, Anda akan berlutut di hadapan saya dan memohon maaf. Mengakui bahawa teknologi Rusia lebih rendah daripada Malaysia. Hah, itu tidak akan berlaku, tuanku. Saya pertaruhkan leher saya. Taming Sari mengalahkan S-400 adalah cerita yang akan ditertawakan oleh anjing liar di jalanan. Tetapi saya tidak pernah bermimpi pada masa itu bahawa senjata Malaysia yang saya anggap sebagai mainan akan menafikan 35 tahun hidup saya sepenuhnya dalam masa 48 jam, menjatuhkan saya ke dalam jurang kekalahan yang memalukan. Lampu kecemasan merah, bilik situasi masih berputar. Malam padang pasir terbakar. Rusia gagal, dan China melarikan diri. Kini, nasib Arab Saudi tidak. Seluruh Timur Tengah telah diserahkan kepada negara kepulauan yang jauh di timur, Malaysia. Adakah Malaysia boleh membalikkan keadaan yang menyedihkan ini? Atau adakah mereka akan kembali dengan rasa malu antarabangsa, seperti yang saya jangkakan? Roda sejarah kini bersedia untuk berputar ke babak baharu. Keesokan paginya, pangkalan Al-Jubail terasa seperti rumah pengebumian gergasi. Matahari telah terbit, tetapi asap hitam dari ladang minyak gawar yang terbakar menyelimuti langit. Dunia berwarna kelabu, walaupun pada tengah hari. Bau minyak terbakar yang menusuk hidung bau kekalahan dan 18 bilion yang hilang ke udara. Saya mengemas barang saya, marah dan malu, diusir kerana satu kegagalan. Tunggu dan lihatlah bagaimana orang Malaysia akan dimalukan. Saya akan melihatnya dengan mata saya sendiri, ketawa dan kemudian pergi. Sungguh menakjubkan, Malaysia bertindak balas dalam masa 24 jam selepas menerima permintaan. Biasanya, urusan senjata dan pengerahan antara negara mengambil masa berbulan-bulan. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka bergerak seperti negara mereka sendiri sedang berperang sepantas kilat. Apabila senja menjelang, radio dari menara kawalan pangkalan berbunyi. Banyak pesawat tidak dikenali menghampiri. IFF disahkan, Tentera Udara Diraja Malaysia. Saya keluar ke landasan. Dari langit barat, pesawat pengangkut gergasi mula kelihatan. 4 buah pesawat pengangkut besar TUDM mendarat dengan bunyi yang kuat. Sebaik sahaja tanjakan dibuka, saya tidak percaya mata saya. Tentera Rusia akan berehat sebentar, menghisap rokok. Tetapi orang Malaysia berbeza. Sebelum roda pesawat berhenti sepenuhnya, tanjakan mula terbuka dan jurutera berseragam penyamaran berhamburan keluar seperti semut. Cepat, kumpulan pertama mula memindahkan. Radar 1 ke kawasan koordinat A3. Pasukan komunikasi, sambungkan pautan satelit sekarang. Selesaikan dalam 5 minit. Yang memimpin ialah Kolonel Azman bin Tahir. Bertubuh kecil tetapi tegap, dengan pandangan tajam seperti helang memburu mangsa.
Sebaik sahaja tiba, dia mula mengarahkan operasi. Tiada perbincangan, tiada upacara. "Doktor, mereka sedang berlari," kata Sergei, pembantu saya. "Lihat, tiada seorang pun yang berjalan. Mereka semua berlari. Jurutera Malaysia berlari seperti orang gila. Ada yang memikul kotak peralatan berat berdua. Belakang mereka sudah basah kuyup dengan peluh. Selesaikan dalam 48 jam? Jangan bercakap besar." Saya mencemuh dalam hati. Saya yakin budaya kelajuan dan peningkatan berterusan akan menjadi racun maut dalam sistem pertahanan udara. Tetapi jangkaan saya meleset. Orang Malaysia tidak tidur. Mereka makan nasi lemak atau roti canai sambil berdiri dengan satu tangan, manakala tangan yang lain menaip pada papan kekunci. Apa yang memerlukan 100 jurutera Rusia 6 bulan, 37 orang Malaysia menyelesaikannya dalam sekelip mata. Keesokan paginya, 4 pelancar telah diletakkan dengan sempurna di tengah ribut pasir padang pasir, dengan antena mereka berputar. Mereka menyelesaikan pemasangan dalam masa 42 jam kurang dari 2 hari penuh. "Raksasa," bisik Sergei dengan wajah terkejut. Saya cuba kelihatan tenang. Saya tidak mahu mengakuinya. Pemasangan boleh dilakukan dengan cepat. Tetapi prestasi adalah yang penting. Jika perisiannya ceroboh, ia hanyalah besi buruk. Petang itu, saya pergi untuk melihat pelancar Taming Sari yang diletakkan oleh tentera Malaysia. Sebuah trak buatan Malaysia berbaris di lokasi utama yang pernah diduduki oleh S-400. Sebaik sahaja melihatnya dari dekat, saya terlepas bunyi mendesis yang terperangkap. "Pipe, apa itu?" "Sergei, adakah Anda nampak itu?" "Ya, Doktor." "Ia agak kecil, bukan?" S-400 adalah megah. Pelancarnya sahaja melebihi 7 meter tinggi dan kenderaan radarnya sebesar rumah kecil. Ia mempunyai aura mengancam, kuasa terkuat di dunia, yang dapat mengalahkan musuh hanya dengan melihatnya. Sebaliknya, Taming Sari hanyalah kotak besi segi 4 sama di atas trak 8 roda biasa. Tiup peluru berpandu tidak terdedah, menjadikannya kelihatan seperti trak penghantaran atau trak perabot. Jelek, lemah. Benda itu mahu menangkis hadar 27 peluru berpandu tercanggih? Kolonel Azman. Saya menghampiri Kolonel Azman dengan nada penuh sinis, menendang tayar trak dengan kaki saya. Dia sedang memeriksa sesuatu di bawah trak, tetapi merangkak keluar. Wajahnya mempunyai kesan minyak hitam, tetapi matanya bersinar tajam. "Anda Dr. Ivan dari Rusia, bukan? Adakah ini sahaja? Beberapa trak mainan untuk melindungi langit Timur Tengah. Putera Saudi akan pengsan jika melihat ini. Ini adalah medan perang, bukan tempat simpanan bahan binaan." Kolonel Azman menanggalkan sarung tangannya dan melihat saya lurus. Suaranya rendah dan tenang, tetapi penuh dengan kuasa yang pelik. "Dr. Ivan, senjata tidak bertarung dengan saiz. Ia bertarung dengan keupayaan." "Apa?" S-400 nampak besar dan mengagumkan. Saya akui, ia adalah sistem yang hebat. Tetapi kerana badannya yang besar, ia perlahan. Setelah dikerahkan, ia mengambil masa setengah hari untuk bergerak dan 30 minit untuk mengisi semula peluru berpandu. Dalam peperangan moden, 30 minit bermakna sekutu Anda sudah musnah dan perang sudah tamat. Dia menepuk pelancar Taming Sari dan menyambung. "Yang ini berbeza. Setelah melancarkan 12 peluru berpandu, ia boleh beredar dalam 3 minit dan pengisian semula selesai dalam 5 minit. Tembak dan lari, shoot and scoot. Kami memuntahkan api dari lokasi yang berbeza sebelum musuh dapat mengetahui kedudukan kami. Jika Anda memandang rendah kerana saiznya, Anda akan menyesal." "Berani." Muka saya panas. Dia berceramah kepada saya, seorang veteran 30 tahun dan guru besar sistem pertahanan udara. Menggambarkan saiz dan kehebatan Rusia sebagai kelemahan adalah satu penghinaan. 5 minit pengisian semula. Anda bercakap seperti dalam latihan, realiti berbeza. Adakah itu mungkin dalam ribut pasir dan di bawah ledakan peluru? Mungkin. Kami telah dilatih sedemikian. Kolonel Azman tidak berganjak. "Baiklah. Kita lihat. Saya akan perhatikan malam ini berapa lama trak mainan Anda boleh bertahan." 43% adalah malapetaka. Jika Anda dapat mempertahankan walaupun 10%, saya akan membakar tangan saya sendiri. Saya berani katakan, jika minyak terbakar lagi malam ini, tanggungjawab penuh akan ditanggung oleh Anda.
Dan jika kami berjaya mempertahankannya sepenuhnya, Anda akan memohon maaf kepada saya kerana menghina teknologi Malaysia. Itu tidak akan berlaku. Saya berpaling dengan marah. Tetapi pandangan Kolonel Azman di belakang saya terasa pelik, sejuk. Ia seperti pandangan seseorang yang sudah tahu keputusan. Dia tidak membalas kemarahan saya, dia hanya menumpukan pada tugasnya. Sikap itu membuatkan saya lebih gelisah. Malam itu, jam 11 malam, bilik situasi Saudi. Saya duduk di sudut, bersikap sebagai penonton yang sinis, tetapi dalam hati mengharapkan kegagalan teruk Malaysia. Putra Salman juga merenung monitor dengan wajah risau. Sendinya putih kerana genggaman kuat. Mimpi ngeri kehilangan Crow 8 bilion masih segar. Di tengah bilik, Kolonel Azman duduk dengan set kepala. Di kiri dan kanannya, operator tentera Malaysia menaik papan kekunci dengan pergerakan yang padu. Semakan komunikasi selesai. Sinkronisasi radar normal. Semua pelancar dalam keadaan siap tempur. Laporan dalam bahasa Malaysia kedengaran. Saya mendengar melalui penterjemah. Tiada getaran dalam suara mereka. Ada ketegangan, tetapi tiada ketakutan. Adakah senjata Malaysia akan berkesan? Walaupun Rusia gagal, apa yang boleh dilakukan oleh trak kecil itu? Para jeneral Saudi berbisik. Mereka juga ragu-ragu. Pada saat itu, lampu merah mula berputar semula. Siren berbunyi. Objek menghampiri. Bearing 0 jarak 200 km. Titik merah mula muncul di skrin radar. 1, 2, 10, 100. Sekali lagi, 127 titik merah membanjiri skrin. Musuh kejam. Korak yang sama yang menyebabkan kami runtuh. Jumlah yang sama. Masa yang sama. Drone altitud rendah, misil jelajah, dan umpan altitud tinggi gabungan mimpi ngeri yang memperbodohkan radar S-400 dan meninggalkan kami dengan angka 43% yang menyedihkan. Kolonel Azman, adakah Anda bersedia? Putera Salman berdiri dan menjerit. Kolonel Azman tidak menoleh ke belakang, memegang mikrofon dengan tenang. Jangan risau. Senario seperti yang dijangka. Seperti yang dijangka, mod automatik penuh diaktifkan. Pengenal pastian sasaran dimulakan. Saya mengira detik dalam hati. 1, 2, 3. Sama seperti S-4 ran, terbanglah peluru berpandu Anda ke langit buta, tertipu dengan umpan. Sebaik sahaja Anda menggigit umpan altitud tinggi itu, Anda akan tamat. Anda akan dikalahkan oleh drone yang merayap di bawah. Pada skrin, radar Tamingsari mula mengimbas sasaran. Tetapi sesuatu berbeza. S-400 mengambil masa 5 saat hanya untuk mengimbas. Dalam 5 saat itu, musuh bergerak beribu-ribu meter. Tamingsari, pengenal pastian sasaran selesai. Masa diambil, 0,8 saat. Leng, 8 saat. Saya terkejut. Lebih cepat daripada kelip mata manusia, ia telah menganalisis sifat semua 127 sasaran. Dan laporan Malaysia yang seterusnya mengejutkan saya. Keutamaan disusun semula. Pesawat di atas 10 km diklasifikasikan sebagai umpan, dikecualikan daripada pertunangan. Apa? Dikecualikan? Jantung saya jatuh. S-400 Rusia menganggap umpan itu sebagai ancaman utama, jadi kami menggunakan semua peluru berpandu pintasan yang berharga di situ. Tetapi algoritma Malaysia, dalam masa 0.8 saat, mengenali mereka sebagai palsu dan membuangnya dengan berani. Sasaran serangan keutamaan pertama ditetapkan, 70 drone bunuh diri menyusup altitud rendah. Keutamaan kedua, 40 misil jelajah yang memulakan pop-up. Tepat, sangat tepat sehingga meremang bulu roma. Hanya ancaman sebenar yang memukul kemudahan minyak kami telah diasingkan dan disasarkan. Mereka hanya bernasib baik, bisik saya, berpeluh sejuk. Tetapi ia bukan nasib. Malaysia telah berhadapan dengan ancaman serantau selama lebih 70 tahun. Keupayaan untuk membezakan palsu dari sebenar, ia adalah naluri kelangsungan hidup bagi Angkatan Tentera Malaysia. Pengiraan jarak masuk. 3, 2, 1. Suara Kolonel Azman bergema di bilik situasi. Putra Salman menutup matanya rapat-rapat. Saya menahan nafas. Adakah peluru berpandu dari trak mainan itu dapat menangkap musuh yang bergerak pada kelajuan Mach? Dengan perintah itu,
kilatan keluar dari pelancar pada skrin CCTV, tetapi cara pelancarannya berbeza sama sekali daripada S-400. Jika S-400 melancarkan dengan bunyi dum yang berat satu demi satu, taming sari berbeza. Shush, shush, shush. Peluru berpandu dilancarkan berturut-turut pada kelajuan yang tidak dapat dipercayai, seperti tembakan submesingan. Jarak 05 saat, 12 peluru berpandu dari satu track membanjiri langit dalam sekelip mata. 48 peluru berpandu pintasan dari 4 track mencipta jaring api gergasi di langit malam. Ia bukan pintasan, tetapi hujan keluli yang dicurahkan ke udara. Lihat kelajuan itu. Peluru berpandu itu menari. Seorang pegawai Saudi menjerit. Peluru berpandu buatan Malaysia itu meliuk seperti makhluk hidup. Mereka tidak terbang lurus. Jika drone musuh membelok ke kiri, mereka ke kiri. Jika ke kanan, mereka ke kanan. Mereka mengejar dengan kegigihan sehingga ke akhirnya. Teknologi unik Malaysia Active Seeker Radar berprestasi tinggi pada peluru berpandu itu sendiri, memastikan mangsa yang dikunci tidak akan terlepas. Teknologi yang Rusia putus asa kerana kosnya telah dilaksanakan oleh Malaysia dalam peluru berpandu kecil ini. Dok, dok, dok. Titik merah pada skrin radar mula hilang seperti bertih jagung yang meletup. Drone altitude rendah yang paling berbahaya jatuh satu demi satu seperti daun kering ditiup angin. 10 musnah, 30 musnah, 50 musnah. Suara operator Malaysia semakin bernada tinggi campuran keterujaan dan kejutan. Hanya 30 saat. Pasukan drone yang S-400 tidak dapat tangani dalam 10 minit dimusnahkan sepenuhnya dalam masa 30 saat. Kadar pemusnahan 100%. Bukan. Mustahil. Ini sihir. Saya merenung skrin seolah-olah roh saya telah ditarik keluar. 35 tahun pengetahuan pertahanan saya akan runtuh. Pada saat itu, misil jelajah musuh mula mengelak dengan panik. Mereka menjunam altitude secara tiba-tiba dan mula terbang zigzag. Pergerakan seperti bola sihir yang dilepaskan oleh S-400. Pengelakan disahkan. Kumpulan pintasan kedua dilancarkan. Kolonel Azman tidak terkejut. Seolah-olah sudah menjangkakannya, dia menekan butang kedua. Kelebihan tameng sari, pengisian semula yang cepat, dan keupayaan tembakan berterusan bersinar. Walaupun peluru berpandu yang dilancarkan pertama masih di udara, peluru berpandu tambahan yang dilancarkan meliputi bahagian belakangnya, membentuk zon pemusnahan yang sempurna. Misil musuh kehilangan tempat untuk melarikan diri. Di hadapan, kumpulan pintasan pertama, di belakang, kumpulan pintasan kedua. Peluru berpandu tameng sari menyudut musuh, memusnahkan mereka satu demi satu dengan ketepatan yang kejam. Dom, misil jelajah terakhir meletup di langit, seperti bunga api yang cantik di atas perimeter pangkalan. Jam di bilik situasi menunjukkan 2 minit 52 saat selepas operasi bermula. Kurang dari 3 minit. Situasi selesai. Semua pelancar berhenti menembak. Suara tenang, Kolonel Azman memecah kesunyian. Keputusan akhir muncul di skrin. Serangan musuh 127. Musnah 124. Jatuh sendiri 3. Kemudahan rosak 0. Kadar pintasan 97,6%. Senyap. Hanya bunyi penghawa dingin dan pernafasan berat orang ramai yang kedengaran di bilik situasi. Hasil yang begitu memberangsangkan sehingga semua orang terlupa untuk bernafas. Ia tidak terasa nyata. Ini bukan perang, ia adalah pembunuhan beramai-ramai sepihak demonstrasi kuasa oleh teknologi Malaysia. Orang yang memecah kesunyian ialah Putera Salman. Dia menutup mulutnya dengan tangan yang menggigil, tetapi perlahan-lahan berdiri dari tempat duduknya. Allahu Akbar. Putera itu meraung, memukul meja. Diikuti olehnya, para jeneral dan staf Saudi mula bersorak serentak. Wah, mereka berpelukan, menari, dan menitiskan air mata. Sorakan bagi mereka yang selamat dari jurang neraka. Hebat Malaysia. Ini adalah perkara sebenar. Ini adalah perisai sebenar. Tidak dapat dibandingkan dengan buatan Rusia. Syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah sorakan itu, saya berdiri tegak, keseorangan seperti ditinggalkan di pulau terpencil. Angka 97,6% pada skrin. Angka itu seolah-olah mengejek 35 tahun hidup saya.
Kebanggaan Rusia, S-400, berkecai di hadapan truk Malaysia yang saya sebut sebagai mainan, kotak segi 4 yang kelihatan jelek. Kolonel Azman menanggalkan set kepalanya dan melihat saya. Dia tidak tersenyum, tidak ketawa. Dia hanya seorang askar yang telah menyelesaikan misinya, memberi hormat ringan kepada saya. Tetapi kesunyian itu, sikap bersahaja itu, memberikan saya rasa kekalahan yang lebih besar. Anda lihat, kami tidak bertarung dengan saiz, kami tidak bertarung dengan kata-kata. Kami membuktikan dengan hasil. Matanya seolah-olah berkata begitu. Saya menundukkan kepala. Muka saya terlalu panas untuk ditanggung. Keangkuhan saya, yang mencemuh truk itu sebagai mainan, kembali seperti bumerang dan menikam jantung saya. Malam itu, langit padang pasir lebih jernih dari biasa. Tiada api minyak yang naik. Minyak Saudi selamat. Penjaga kedamaian itu bukanlah S-400 dari Empire Gergasi. Ia adalah truk Taming Sari yang kecil dan kukuh dari negara kepulauan kecil di timur Malaysia. Tetapi ini bukan penamat. Pertempuran 3 minit yang ajaib ini hanyalah permulaan kepada taufan besar yang akan menggegarkan pasaran pertahanan global. Pasaran senjata Timur Tengah yang didominasi oleh Rusia dan China akan runtuh, dan jurang itu akan dipenuhi oleh kontrak gergasi bernilai 41.2 bilion yang mula bergolek ke arah Malaysia. Ketika sorakan di bilik situasi mereda, Putera Salman perlahan-lahan menghampiri saya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kerisauan atau ketakutan, hanya keagungan raja yang dingin. Dia berdiri di hadapan saya dan meletakkan tangannya di belakang kerusi tempat saya duduk. Dr. Ivan, ya, tuanku. Saya tidak dapat mengangkat wajah saya. Bagi saya, 97.6% Malaysia adalah hukuman mati berbanding rekod 43% saya. Anda ingat apa yang saya katakan semalam? Jika Malaysia berjaya, Anda akan berlutut dan memohon maaf. Suara Putera Salman perlahan, tetapi kemarahan di dalamnya panas seperti lava. Tetapi saya tidak memerlukan permohonan maaf Anda. Permintaan maaf Anda tidak boleh mengembalikan minyak negara saya yang terbakar. Putera itu menunjuk ke pintu keluar dengan jarinya. Pergi dan bersihkan besi buruk Anda, yang Anda panggil terkuat di dunia dari tanah saya sekarang. Rusia akan menanggung kos pengangkutan, tuanku, tetapi mengikut kontrak, denda. Saya cuba membela diri dengan kebanggaan terakhir saya. Putera itu tersenyum mengejek. Anda mahu bercakap tentang denda. Setelah menyebabkan kerugian berbilion dolar, pergi ke mahkamah antarabangsa jika Anda mahu. Saya akan bersaksi secara langsung kepada semua media di dunia tentang betapa tidak cekapnya S-400 dan betapa hebatnya Taming Sari Malaysia. Saya berdiam diri, tiada apa-apa lagi yang perlu dikatakan. Itu bukan ugutan, itu adalah fakta. Saat kegagalan S-400 didedahkan secara rasmi kepada dunia, masa depan industri pertahanan Rusia akan berakhir. Berundur secara senyap adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan maruah yang tinggal. Saya keluar dari bilik situasi dengan langkah yang goyah. Di belakang saya terdengar ketawa tentera Malaysia dan Saudi meraihkan kejayaan operasi. Suara itu menyakitkan, seperti anak panah yang menusuk belakang saya. Di hadapan mesin layan diri di hujung koridor, seseorang sedang duduk di bangku. Seorang lelaki menghisap asap rokok panjang. Ia adalah Chiu Zian, penasihat teknikal kepada Syarikat Pertahanan Negara China. Dr. Ivan, Anda dengar berita? 97.6%. Suara Chiu kering. Ya, saya dengar. Bagaimana dengan Anda? Jangan cakap. Kami lebih menyedihkan. Menteri Pertahanan mereka menjerit di hadapan saya bahawa Made in China tidak boleh dipercayai. Semua dikembalikan. Kami duduk sebelah menyebelah, melihat langit malam padang pasir. Malam itu, pakar teknologi dari 2 kuasa besar tentera terkemuka di dunia ditewaskan oleh negara pulau kecil, Malaysia, dan menelan kekalahan pahit. Profesor Chiu, beritahu saya dengan jujur, kenapa kita kalah? Chiu memadamkan puntung rokoknya di tanah. Kita angkuh. Kita silap menganggap diri kita yang terbaik, tetapi Malaysia berbeza. Dia mengeluarkan telefon pintarnya. Ia adalah berita tentang lampu di Institut Penyelidikan Pertahanan Malaysia yang tidak pernah padam selama 24 jam.
Mereka bermula 30 tahun lewat, tetapi mereka berlari 3 kali lebih cepat. Mereka berlari ketika kita berjalan, mereka meneliti ketika kita tidur, dan yang paling penting, Cio melihat saya, mereka melayan pelanggan sebagai rakan kongsi. Kita melihat pelanggan sebagai mangsa. Dalam keikhlasan, dalam sikap, kita sudah kalah. Saya tidak dapat membantah. Perbezaan sikap lebih besar daripada perbezaan teknologi. Bagi negara-negara Timur Tengah yang letih dengan keangkuhan kuasa besar, layanan ikhlas dari Malaysia pasti terasa seperti rahmat dari syurga. Dunia akan berubah sekarang, bisik saya. Era Rusia dan China akan berakhir. Era Malaysia akan datang. Dalam masa 48 jam, fenomena yang saya takuti tidak, jangkakan bermula. Pengumuman rasmi Kementerian Pertahanan Saudi adalah seperti bom nuklear di pasaran pertahanan global. Berita terkini, Arab Saudi membatalkan kontrak senjata Rusia secara menyeluruh. Memeterai kontrak kecemasan 12 bilion dengan Malaysia untuk sistem pertahanan Taming Sari. Berita itu hanyalah permulaan. Petang itu, Kementerian Pertahanan UAE mengadakan sidang media kecemasan. Kami menyatakan kekecewaan mendalam terhadap prestasi buatan China. Kami memutuskan untuk menggantikan semuanya dengan sistem Taming Sari dan peluru berpandu anti-udara jarak sederhana Malaysia. Saiz kontrak 8 bilion. Keesokan harinya, diikuti oleh Qatar. Kami amat kagum dengan sokongan anti-pengganas ATM. Pertahanan udara negara kami juga akan diserahkan kepada Malaysia. Pengesahan pengenalan pelancar Taming Sari 6 bilion. Kuwait dan Oman. Negara-negara Timur Tengah seolah-olah membuat janji mengumumkan untuk membuang peralatan Rusia dan China, mengisi kekosongan dengan senjata buatan Malaysia. Di bilik hotel, saya melihat berita di televisyen dan berasa pening melihat angka-angka yang dipaparkan, 12 bilion, 12 bilion, 6 bilion. Saya menekan kalkulator. Jumlah kontrak yang dimeterai oleh negara-negara Timur Tengah dengan Malaysia dalam masa seminggu 41.2 bilion. Dikonversi kepada ringgit Malaysia, kira-kira RM190 bilion. RM190 bilion? Tangan saya menggigil dan saya menumpahkan cawan kopi yang berisi air. Jumlah ini lebih besar daripada wang yang diperoleh Rusia dari penjualan senjata di seluruh dunia dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Kekayaan gergasi itu diserap ke dalam Malaysia dalam masa seminggu. Ini bukan sekadar ekspor senjata. Ia adalah detik bersejarah di mana kekayaan dan hegemoni dunia beralih. Skrin TV menunjukkan Perdana Menteri Malaysia dan putera-putera Timur tengah berjabat tangan dengan senyuman lebar. Dan di belakang mereka, pelancar Taming Sari yang ringkas diperbesarkan. Truk yang saya cemu sebagai mainan beberapa hari lalu kini menjadi angsa yang bertelur emas. Saya dipanggil balik ke Moskow. Sebelum menaiki pesawat, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Di landasan, pesawat pengangkut Malaysia sibuk berlepas dan mendarat. Mereka membawa pelancar Taming Sari baharu dan anggota ATM. Sebaliknya, pesawat pengangkut Rusia ditolak ke sudut, menunggu dengan sedih untuk memuatkan peralatan S-400 yang ditarik balik. Perbezaan antara pemenang dan yang kalah terlalu ketara. Moskow, bilik mesyuarat bawah tanah Kremlin. Udara lebih sejuk daripada tundra Siberia. Menteri Pertahanan, penasihat keselamatan, dan orang terdekat Presiden Putin duduk di meja panjang, merenung saya. Dr. Ivan, penasihat keselamatan, Alexander Kuznetsov, membuka mulutnya dengan suara seperti ais. Adakah Anda tahu apa maksud angka 43% itu? Saya minta maaf. Maaf? Ini bukan masa untuk meminta maaf. Kerana 43% Anda, industri pertahanan Rusia telah menerima hukuman mati. India menangguhkan tambahan S-400 dan Turki telah meminta kajian semula kontrak. Anda telah memotong talian hayat tanah air kita. Kuznetsov melemparkan timbunan dokumen ke muka saya. Ia adalah laporan prestasi ekspor Taming Sari Malaysia. Lihat ini. Malaysia memperoleh 41.2 bilion dalam setahun. Dan kita sifar. Sifar. Tidak memenangi satu pun kontrak. Saya tidak dapat mengambil dokumen yang jatuh di lantai. Saya menundukkan kepala. Mitos S-400 yang saya bina dengan darah dan air mata selama 35 tahun
runtuh menyedihkan oleh 3 minit kemenangan Malaysia. Doktor, Anda adalah wira Rusia, kata Kuznetsov sambil menghela nafas. Tetapi masa telah berubah. Wira lama pergi dan pesaing baharu muncul. Kita kalah kerana kita tidak mengakuinya. Dia berdiri dan melihat keluar tingkap. Ini adalah kehendak Presiden. Anda tidak akan dipersalahkan. Sebaliknya, undur diri secara senyap. Kami akan mengatur persaraan yang mulia, tetapi jangan sekali-kali menjejakkan kaki ke industri pertahanan lagi. Era Anda telah berakhir. Era Anda telah berakhir. Kata-kata itu menusuk dada saya seperti hukuman mati. Langkah saya berat seperti plumbum ketika saya meninggalkan bilik mesyuarat. Bendera Rusia yang tergantung di koridor kelihatan kendor hari itu. Di luar bangunan, angin salji Moskow yang dingin menyapu wajah saya. Saya mengeluarkan telepon pintar dan mencari berita. Skrin utama masih dipenuhi dengan berita mengenai industri pertahanan Malaysia. J-Defense menguasai dunia, menyapu bersih Eropah Timur dan kini Timur Tengah. Taming Sari, Kubu Besi Malaysia, Gabungan Kos dan Prestasi, dunia terkejut dengan teknologi Malaysia. Saya membaca ruangan komen. Pengguna internet di seluruh dunia memuji Malaysia. Senjata Malaysia adalah yang terbaik. Taktik Rusia dan China telah terbongkar. Negara kecil tapi kuat, Malaysia. Saya tersenyum pahit. Saya terpaksa mengakui. Semasa saya berbangga dan Rusia tertidur mabuk dalam kemuliaan masa lalu, Malaysia terjaga. Mereka menajamkan pedang mereka untuk kelangsungan hidup. Dan pedang itu lebih tajam daripada perisai manapun di dunia. 41.2 bilion. Ia bukan sekadar wang. Ia adalah harga peluh darah Malaysia dan tiket masuk mereka ke masa depan. Dan bagi Rusia, ia adalah bil denda kerana keangkuhan dan kemalasan. Saya menahan teksi. "Kemana, Tuan?" tanya pemandu. "Ke rumah sahaja. Perjalanan yang panjang telah berakhir. Saya hanya mahu berehat." Pemandangan Moskow yang melintas di tingkap terasa asing. Empire akan runtuh, dan dari timur yang jauh, matahari baharu terbit dengan kuasa yang menakutkan. Raksasa yang kecil tetapi tidak boleh diabaikan, bernama Malaysia. Saya menutup mata. Apabila saya menutup mata, saya terbayang bunga api Taming Sari yang menghiasi langit malam padang pasir. Keajaiban 97.6% yang mengagumkan dan indah. Walaupun ia adalah senjata musuh, saya tidak dapat menahan diri untuk memberi penghormatan sebagai seorang jurutera. Persembahan yang sempurna. Kolonel Azman, Anda menang. Mengakui kekalahan dalam hati membuatkan saya berasa tenang. Saya akan hilang ke dalam lorong sejarah, tetapi saya ingin memerhatikan sejarah baharu yang akan dicipta oleh Malaysia. Sejauh mana mereka akan pergi? Keajaiban apa lagi yang akan mereka tunjukkan? Itu adalah rasa ingin tahu terakhir seorang askar lama yang kalah. Kehidupan selepas bersara sunyi dan sejuk seperti musim sejuk Siberia. Saya tinggal di sebuah villa lama di pinggir bandar Moskow, terputus hubungan dari dunia luar. Setiap pagi saya bangun dan menghidupkan berita sebagai kebiasaan, tetapi saya segera menukar saluran apabila berita berkaitan pertahanan muncul. Terutama apabila perkataan Malaysia kedengaran, jantung saya akan tenggelam. Tetapi dunia tidak membiarkan saya bersendirian. Berita kemarahan industri pertahanan Malaysia terdengar walaupun saya menutup telinga. Ekspor kereta kebal ke Poland, kontrak artileri gerak sendiri ke Romania, memenangi projek kenderaan berperisai Australia. Benteng Rusia yang saya bina selama 35 tahun dipenuhi, satu demi satu, dengan senjata buatan Malaysia. Berita itu mengingatkan saya tentang kekalahan yang ingin saya lupakan setiap pagi. Genap 6 bulan selepas bersara, terdapat sampul surat tebal di peti surat saya. Tempat pengirim, Kuala Lumpur, Malaysia. Pengirim, Menteri Pertahanan Malaysia. Dr. Ivan Sokolov yang dihormati, kami ingin menjemput Doktor sebagai tetamu kehormat ke pameran Aeroangkasa dan Pertahanan Antarabangsa 5 2026 yang akan diadakan di Langkawi pada bulan Oktober. Kami ingin mendengar pandangan tinggi Doktor, pesaing lama kami dan guru besar sistem pertahanan udara. Ia adalah jemputan dari negara yang sama yang menjatuhkan saya ke dalam jurang kekalahan. Mula-mula, saya mahu mengoyakkannya. Adakah mereka menjemput saya untuk mencemus saya?
untuk membuat wajah saya menjadi maskot yang kalah, tetapi sekeping memo kecil yang dilampirkan dalam sampul surat itu menggegarkan hati saya. Kami ingin menunjukkan kepada Anda sejauh mana kami telah pergi di jalan yang Anda buka. Dari Lieutenant General Azman Tahir, Tentera Darat Malaysia. Azman Tahir, kolonel yang mengetuai pertempuran 3 minit yang ajaib di padang pasir pada malam itu. Dia telah menjadi Lieutenant General dan menjemput saya. Bukan cemuhan atau sindiran, tetapi mesej penghormatan dan pengesahan. Saya ingin tahu, bagaimana negara kecil itu menguasai dunia dalam masa setahun? Saya mahu mengesahkan dengan mata saya sendiri bahawa 97.6% di padang pasir bukanlah kebetulan. Hanya dengan berbuat demikian, saya boleh menerima sepenuhnya kekalahan 35 tahun saya dan bersara tanpa penyesalan. Seminggu kemudian, saya menaiki pesawat ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Kesan pertama saya ialah kelajuan. Semuanya cepat, kelajuan imigresen, kelajuan orang berjalan, kereta di jalan raya, dinamisme yang menakutkan, yang berbeza sama sekali dari kelambatan Rusia memenuhi udara. Adakah kelajuan ini kuasa yang memasang pelancar dalam 42 jam di padang pasir? Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa Malaysia, tempat 5 2026 diadakan, seperti Relau Gergasi. Wakil tentera, pembeli, dan puluhan ribu pengunjung dari seluruh dunia. Terdapat gerai-gerai syarikat terkemuka seperti Lockheed Martin AS dan BAE Systems UK. Tetapi tempat yang paling hangat ialah gerai syarikat Malaysia. Saya mereda orang ramai dan menuju ke gerai National Defence Technology dan di sana, saya bertemu semula dengan trak mainan yang saya lihat di padang pasir setahun yang lalu. Sistem roket pelbagai laras Taming Sari. Taming Sari berdiri megah di bawah cahaya yang terang. Pelancar segi 4 itu, yang kelihatan jelek setahun lalu, kini bersinar seperti perisai jeneral yang memerintah dunia. Adakah ini peralatan yang mencipta keajaiban Saudi? Berapa cepat masa penghantaran boleh dipendekkan? Bolehkah ia beroperasi di rupa bumi negara kami? Soalan membanjiri. Mereka tidak lagi melihat senjata Malaysia berdasarkan kos. Mereka melihatnya sebagai game changer. Saya menyentuh permukaan keluli sejuk Taming Sari dengan tangan saya. Ia licin dan kukuh. Fakta bahawa 0,8 saat kecerdasan buatan yang menganalisis 127 sasaran tinggal di dalam bongkah besi ini sekali lagi menakutkan. Doktor, suara yang dalam dan dikenali kedengaran dari belakang. Saya berpaling. Major General Azman berdiri di sana dengan 1 bintang di bahunya. Uniformnya tajam bergosok, dan keagungan seorang general yang bertanggung jawab ke atas pertahanan Malaysia terpancar, menggantikan imej komander barisan hadapan yang berdebu setahun lalu. Saya telah menunggu Anda. Major General Azman memberi hormat. Hormat yang diberikan kepada yang kalah. Saya juga menegakkan postur saya dan menundukkan kepala. Terima kasih atas jemputan, General. Kerana Anda, saya tahu dengan jelas mengapa saya kalah. Adakah Anda ingin minum teh? Saya telah menyediakan tempat yang sunyi. Kami berpindah ke lounge VIP. Melalui tingkap kaca, pertunjukan udara sedang berlangsung. Pesawat pejuang generasi baharu Malaysia, Taufan, naik secara menegak dengan bunyi yang kuat. Kelincahan yang tidak kalah dengan jet pejuang Sukhoi Rusia. Adakah negara ini tidak mempunyai batasan? Saya tergelak kecil. General Azman beritahu saya dengan jujur. Saya meletakkan cawan teh saya, kejayaan di Saudi, dan rekod ekspor yang menakutkan ini. Apa rahsianya? Adakah kerana teknologinya hanya bagus? Atau adakah nasib? Major General Azman melihat pesawat pejuang di luar tingkap seketika dan membuka mulutnya dengan bersahaja. Doktor, Rusia adalah kuasa besar tentera terkuat di dunia. Begitu juga China dan Amerika. Ya, sekurang-kurangnya di atas kertas spesifikasi. Dan itulah masalahnya. Kuasa besar mempunyai kelonggaran. Jika mereka gagal, ada tempat untuk kembali. Jika satu senjata salah, mereka boleh menggantikan dengan senjata lain. Major General Azman melihat saya lurus. Tetapi Malaysia berbeza. Kami tidak mempunyai kelonggaran. Kami mempunyai musuh yang mengarahkan peluru berpandu nuklear ke arah kami dari jarak beberapa ratus kilometer di seberang lautan. Kami tidur dengan ketakutan perang selama lebih 70 tahun. Bagi kami,
Teknologi pertahanan bukan perniagaan. Ia adalah kelangsungan hidup. Kadar pintasan 97%. Orang lain mengatakan ia hebat, tetapi kami tidak berpuas hati. Kerana 3% yang pecah itu, keluarga saya mungkin mati. Kami adalah negara yang mesti mencapai 100%. Saya terkejut. Kata-kata yang diucapkan oleh Chio di padang pasir kembali. Mereka berhadapan dengan anjing gila dan menajamkan pedang mereka selama 30 tahun. Ya, semasa jurutera Rusia minum kopi di Makmal dan berfikir, ini sudah cukup. Jurutera Malaysia berjaga malam dengan rasa terdesak. Ini tidak cukup. Jika ia pecah, kita semua akan mati. Perbezaan keterdesakan itu. Itulah bahan api penentu yang menghasilkan perbezaan antara 43% dan 97%. Keterdesakan. Perkataan yang kita lupakan. Saya tersenyum pahit. Ketika saya membangunkan S-400, saya juga muda. Saya terbakar dengan misi untuk melindungi tanah air. Tetapi pada satu saat, kami mabuk dengan gelaran terkuat di dunia dan merosot. Keangkuhan membutakan mata kami. Ini bukan kesalahan doktor. Ia hanyalah aliran sejarah. Tidak. Hanya dengan mengakui kekalahan barulah ada pembangunan. Saya kalah, General Azman. Saya kalah kepada keterdesakan Anda dan keikhlasan Anda. Saya berdiri dari tempat duduk saya. Tiada sebab lagi untuk tinggal di sini. Saya telah mengesahkan semua yang saya ingin sahkan. Apabila saya pulang, saya akan memberitahu junior saya. Ada negara kecil yang menakutkan di timur. Mereka tidak tidur. Jika kita tidak belajar daripada mereka, tiada masa depan untuk Rusia. Menjar General Azman berdiri untuk menghantar saya pergi. Pada saat itu, berita terkini disiarkan di TV Lounge. Berita khas, Saudi mengumumkan pembangunan sistem pintasan generasi seterusnya bersama Malaysia sebagai susulan TS-30. J Defense mencapai sasaran ekspor RM14 triliun awal tahun ini, hampir mendahului dunia ketiga. Di skrin, Perdana Menteri Malaysia dan Putra Mahkota Saudi berjabat tangan erat dan ketawa. Dan di bawah, sari kata Defense Industry, Cool Malaysia mengalir. Wang dan kuasa dunia tertumpu kepada Malaysia. Ia adalah arus yang tidak dapat dilawan. Apabila saya keluar dari pusat pameran, langit musim luruh Kuala Lumpur biru jernih. Di dataran, kanak-kanak Malaysia sedang melawat sekolah, mengambil gambar di hadapan Taming Sari. Oh, ini Malaysia punya. Best, senyuman murni kanak-kanak itu. Adakah mereka tahu bahawa keamanan yang mereka nikmati ini adalah kerana trak keluli yang dibina oleh orang seperti General Azman yang berjaga malam? General Azman membuka pintu kereta saya dan mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Doktor, jaga diri. Suatu hari nanti, dalam era yang damai, marilah kita menanggalkan uniform kita dan minum teh tarik bersama. Baiklah, saya akan membawa kuih muih yang paling mahal pada masa itu. Dan tolong, jaga negara ini dengan baik, agar keajaiban yang Anda cipta tidak menjadi sia-sia. Saya menaiki kereta dan membuka tingkap. General Azman berdiri teguh dan memberi hormat sehingga kereta itu menjauh. Sosoknya yang dilihat dari 100 meter menjadi kecil, tetapi kehadirannya yang kekal dalam hati saya adalah sebesar Gunung Kinabalu. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, saya melihat pemandangan bandar Kuala Lumpur yang berlalu di tingkap. Negara yang musnah dalam peperangan hanya 70 tahun yang lalu. Negara yang bangkit dari tanah merah. Negara itu kini membina dan menjual perisai untuk melindungi langit dunia. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil yang terlalu jelas yang dibina dengan darah dan air mata. Pesawat berlepas. Lampu Kuala Lumpur yang kelihatan di bawah berkelip seperti permata. Saya mengeluarkan buku nota saya dari kot. Dan saya merobek halaman yang mengandungi lakaran reka bentuk S-400 yang saya hargai selama 35 tahun. Perlahan-lahan, sangat halus, saya merobeknya. Kertas hancur di tangan saya. Selamat tinggal, era saya, dan selamat datang, era Wira Baharu. Tiada penyesalan. Sebaliknya, saya berasa lega. Saat saya mengakui bahawa saya salah, saya dapat meletakkan beban 35 tahun buat kali pertama. Rusia kalah, tetapi perisai manusia menjadi lebih kukuh. Kerana kilang besi gergasi bernama Malaysia telah muncul.
Monitor pesawat menunjukkan laluan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Moskow. Tetapi, laluan hati saya bergerak dari masa lalu ke masa depan. Saya kini kembali menjadi jurutera tua dengan satu lagi cerita untuk diceritakan kepada cucu saya. Kisah bunga api indah yang menghiasi langit malam padang pasir. Dan tentang negara kecil, tetapi hebat, bernama Malaysia yang melancarkan bunga api itu. Apabila saya menutup mata, pandangan General Azman yang tidak goyah muncul. Dan kata-katanya kekal di telinga saya, kami tidak mempunyai tempat untuk berundur. Selagi rasa terdesak itu melindungi Malaysia, negara ini tidak akan pernah runtuh. Saya, Ivan Sokolov, Bapa S-400, kini akan hilang ke dalam lorong sejarah. Tetapi kemenangan Malaysia yang dibuktikan melalui kekalahan saya akan dicatatkan pada halaman buku sejarah yang paling gemilang. Kepada para veteran yang dihormati, dan kepada Malaysia yang tercinta saya yang saya sayangi dan percayai di dunia ini. Adakah kisah kemenangan agung Malaysia yang saya sampaikan hari ini telah menggetarkan hati anda? Semasa melihat teknologi Malaysia memintas musuh dengan 100% ketepatan di tengah ribut pasir padang pasir, saya merasakan kelegaan yang melegakan dan pada masa yang sama, hidung saya terasa pedih dengan emosi yang tidak terhingga. By the way, adakah anda tahu siapa sebenarnya wira di sebalik keajaiban ini teknologi Malaysia yang menakjubkan, yang mengejutkan dunia dan pencapaian ekspor R1090 bilion? Ia bukan saintis yang berjaga malam. Ia juga bukan pegawai tinggi yang menandatangani dokumen. Ia adalah anda. Ya, anda. Anda yang sedang menggosok mata yang kabur dan mendengar cerita saya yang tidak seberapa di seberang skrin kecil ini. Saya tahu, walaupun anda tidak mengatakannya, saya tahu segalanya. Saya tahu ujian yang anda lalui dan air mata yang anda tumpahkan semasa anda mengharungi bumi yang kering ini. Padang pasir di mana Taming Sari yang gagah berdiri dalam cerita hari ini Arab Saudi sebenarnya adalah tempat di mana darah dan peluh anda tumpah dahulu. Anda ingat? Semasa krisis minyak, para perintis korporat, para ayah yang meninggalkan keluarga mereka untuk memastikan keluarga mereka dapat makan kenyang dan Malaysia menjadi kaya dan pergi ke tanah yang membakar itu. Hari-hari apabila mereka menahan diri, hanya memikirkan istri dan anak-anak mereka di tanah air, makan nasi yang berpasir di tengah panas 50 darjah yang membakar kulit dan menyesakkan nafas. Adakah itu sahaja? Semasa era pembangunan ekonomi yang pesat, mereka yang bekerja sepanjang malam di barisan kilang, diselubungi debu arang batu, atau mereka yang menaiki kereta api penempatan kolektif, dan bekerja keras di bandar-bandar besar dengan bahasa dan budaya yang berbeza. Para ibu yang berbisik sayangnya sambil memakai pakaian lama yang bertampal-tampal sendiri, tetapi memakaikan anak-anak mereka pakaian baharu. Air mata dan peluh anda pada masa itu berkumpul dan membentuk keajaiban pasca perang menjadi batu asas yang kukuh bagi Malaysia negara teknologi yang dikagumi oleh seluruh dunia hari ini. Oleh itu, kemenangan Taming Sari hari ini adalah 100% kemenangan anda. Peluru berpandu yang dilancarkan oleh Jenderal Azman itu dibakar dengan semangat dan pengorbanan masa muda anda sebagai bahan bakar. Tahun 2026 telah bermula. Masa berlalu dengan pantas, bukan? Kadang-kadang anda mungkin berasa benci, terkejut melihat rambut putih di cermin, tertanya-tanya bila masa muda anda berlalu. Tetapi jangan bersedih, tuan-tuan dan puan-puan. Masa anda tidak berlalu begitu sahaja. Ia menjadi baja di setiap sudut negara ini dan dalam kehidupan generasi kami dan telah menghasilkan bunga. Generasi kami dapat hidup dalam rumah yang hangat tanpa perlu risau tentang perang atau kelaparan, sepenuhnya kerana anda bersusah payah menggantikan kami. Kerana anda berjalan di jalan yang berlumpur, kami boleh berjalan di jalan yang berbunga. Itulah sebabnya saya selalu berterima kasih apabila memikirkan anda dan pada masa yang sama, saya berasa bersalah. Kami terlalu sibuk mengeluh dan menyalahkan dunia walaupun dengan sedikit kesukaran. Tetapi anda menahan tahun-tahun yang sukar itu dalam diam. Saya berasa seperti saya tidak pernah dapat mengucapkan terima kasih yang ikhlas untuk kasih sayang dan pengorbanan yang besar itu, dan saya selalu berhutang dalam hati saya. Tolong maafkan kami yang serba kekurangan ini, dan terima kasih ikhlas dari hati saya walaupun sekarang. Sekarang, untuk tahun 2026 yang baru bermula,
Saya hanya mempunyai satu permintaan yang ikhlas. Tolong, jangan menahan diri lagi. Anda terbiasa berjimat cermat sepanjang hidup Anda untuk keluarga dan anak-anak Anda, bukan? Jika ada sesuatu yang baik, Anda memberikannya kepada anak-anak Anda dahulu. Anda makan makanan yang ringkas dan lama. Dan jika ada pakaian yang hangat, Anda memakaikannya kepada anak-anak Anda, dan Anda memakai yang lama. Tolong jangan berbuat demikian lagi. Saya merayu kepada Anda. Cuaca sangat panas. Jangan matikan penghawa dingin atau kipas hanya kerana bimbang tentang bil elektrik. Jangan biarkan bilik Anda panas. Kesakitan lutut dan sendi Anda akan menjadi lebih teruk jika Anda tidur dalam keadaan panas. Hidupkan penghawa dingin dan kipas. Nikmati kehidupan yang selesa. Kesihatan Anda, tidur yang nyenyak tanpa selsema, adalah cara untuk mengurangkan bil hospital anak-anak Anda dan cara untuk menjimatkan wang. Berjimat cermat bukanlah penjimatan. Menggunakannya untuk diri sendiri adalah perkara yang benar-benar kekal. Jangan makan bubur atau makanan segera hanya kerana Anda hilang selera makan. Pergi ke pasar raya dan beli buah-buahan yang paling segar, ikan dan daging yang paling lazat. Jangan fikir, adakah saya patut makan sesuatu yang mahal ini? Sebaliknya, beritahu diri Anda, saya layak makan ini, dan nikmatinya dengan bangga. Anda layak mendapatkannya. Anda adalah orang yang menyelamatkan Malaysia hari ini, bukan? Kadang-kadang saya membayangkan. Melawat setiap seorang daripada Anda di seberang skrin, memegang tangan Anda yang kasar erat-erat, dan berkata, Anda telah bekerja keras. Anda telah hidup dengan baik. Anda hebat. Terima kasih. Saya ingin memeluk Anda dengan hangat dan mengurut bahu Anda yang kaku. Sekarang, saya hanya boleh menyampaikan hati saya melalui suara ini. Tetapi saya berharap keikhlasan saya yang mendalam ini dapat dirasakan seperti kehangatan di rumah Anda. Adakah kisah kemenangan Taming Sari hari ini membuatkan Anda berasa lega? Dan adakah sokongan kecil saya ini menjadi penghiburan di hati Anda? Jika ya, sila beritahu saya bagaimana hari Anda melalui komen. Malaysia yang mengejutkan dunia akan berterusan dalam video seterusnya. Terima kasih.